Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbuna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan untuk menyiapkan satu lagi tugasan ulum hadis, dan juga saya melakukan ceramah pada hari ini menggunakan rakaman video. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Al-Ustaz Dr. Ad-Diyaul Hafidh, yang mana beliau banyak memberikan kami tunjuk ajar cara mencari hadis, cara mendetek hadis, dan banyak lagi yang kami belajar di dalam ulum hadis. Okey. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan berbicara mengenai doa. Doa. Okey, doa. Para penonton hadirin dan hadirat sekalian, saya akan berbicara mengenai doa. Doa adalah ibadah. Okey, seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi di dalam saya punya muqaddimah, Allah berkata, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah yang bermaksud, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu, nescaya Allah akan mengijabahkan, mengaminkan, mengiyakan doa tersebut. Apa-apa yang dihajatkan, apa-apa yang didoakan, insya-Allah akan didapatkan. Selepas itu saya bacakan lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba aku bertanya kepada aku, di manakah aku, maka katakan fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa apabila mereka berdoa. Okey. Jadi tajuk hari ini adalah doa. Okey, doa. Jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai status hadis. Okey, status hadis yang di mana ianya amat penting. Okey. Walaupun hadis disebutkan dalam kaedah usul fiqh, hadis adalah tempat yang kedua. Tapi selepas kewafatan Rasulullah dan beberapa kurun selepasnya, terjadinya pengeksplod, pelagiat ataupun pemalsuan hadis disandarkan kepada Rasulullah, akan tetapi tidak bersama Rasulullah. Rasulullah tidak bercakap seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, kita berterima kasih kepada ulama-ulama silam, sarjana-sarjana silam kita di dalam bidang hadis, yang dimana mereka bertulis lumus untuk membuat sesuatu yang mampu menyedarkan manusia, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis mutawatir, ini hadis ahad, ini hadis aziz. Okey, insya-Allah di dalam buku ini juga hadis palsu dan lemah popular ada diterangkan bagaimana itu hadis sahih, bagaimana itu hadis dhaif, macam mana itu hadis hasan. Okey, ada sahih li ghairi, sahih li dzati, dan berbagai lagi. Okey, insya-Allah saya akan membawakan satu hadis berkaitan dengan doa. Okey. An Fadalah ibni Ubaid yaqulu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajila hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillahi wa thana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. At-Takhrij Sunan Tirmidzi Kitab Da'wat bab ma jaa fi jama'a ad-da'wat an nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadits raqam wa qala Abu Isa hadha hadits hasan sahih. Okey.
Hadis ini bercerita, okey, terjemahan dia daripada Fadalah bin Ubaidah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW mendengar seseorang berdoa di dalam solatnya dan tidak mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang ini telah tergesa-gesa. Orang ini telah tergesa-gesa. Kemudian baginda Nabi SAW memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain sebagai wakil, apabila salah seorang di antara kamu bersolat, maka hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa setelah itu dengan doa yang dia kehendaki. Abu Isa berkata hadis ini adalah hasan sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ahmad. Okey. Dalam hadis ini kita dapat mengenal pasti, sanad dan juga matan. Sanad dan juga matan. Sanad di sini adalah daripada Fadalah bin Ubaidah, daripada jalan Fadalah bin Ubaidah. Siapa ini Fadalah bin Ubaidah? Nama penuh beliau adalah Fadalah bin Ubaidah Al-Ausi Al-Ansari. Okey, beliau meninggal pada 500 pada tahun 53 Hijrah atau 675 Masehi. Okey. Dia adalah salah seorang nabi. Ini hadis ini diambil pada jalan Fadalah bin Ubaidah, dan saya bawakan juga hadis yang kedua daripada Sunan Abi Dawud, hadis yang bernombor 1481. Haddatsana Ahmad ibni Hanbal, haddatsana an Abdullah ibni Yazid, haddatsana Haywah, akhbarani Abu Hani Humaydu Nuhani anna Aba Ali Amr ibn Malik haddathahu annahu sami'a Faddalah ibn Ubaid sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa thana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'. Hukum sahih menurut Syekh Al-Albani. Okey, terjemahannya. Okey, ini adalah sanad yang kita boleh nampak sanadnya. Okey, diberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal. Okey, Ahmad bin Hanbal. Okey, memberitahu kami Abdullah bin Yazid, memberitahu kami Haywah, memberitahu saya Abu Hani Humaid bahawa Abu Ali Amr ibni Malik memberitahunya bahawa dia mendengar Fadalah bin Ubaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memberi salam kepada seorang lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa ketika solat. Dia tidak menyebut tentang kebesaran Allah dan tidak juga meminta keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia terburu-buru. Dia kemudian memanggilnya dan berkata baik kepadanya atau kepada orang lain, sekiranya ada di antara kamu yang berdoa, dia haruslah menyebutkan tingginya Tuhannya pada mulanya dan memujinya. Dia kemudian harus memohon keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia harus memohon kepada Allah untuk apa sahaja yang diinginkan atau dihajatinya. Okey. Hadis ini diriwayatkan sahih menurut Syekh Al-Albani, okey, rahimahullah. Hadis ini sama dengan hadis yang pertama, akan tetapi sanadnya berbeza dan juga matanya pun berbeza. Ada penggunaan ayatnya pun berbeza dan berbeza. Antaranya ini pun diambil, hadis yang kedua ini diambil juga daripada jalan Fadalah bin Ubaid. Okey, seorang yang daripada sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, berperang bersama Nabi, memang sahabat Nabi. Ketika solat Rasulullah nampak seorang lelaki, okey, dia terus direct meminta kepada keinginan dia, apa yang dihajatkannya, tanpa memuji dan juga mengagungkan kebesaran Allah serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
dia terus tergesa-gesa. Lalu Rasulullah memanggil orang tersebut dan juga berkata kepada orang lain, bahawasanya jika kamu hendak berdoa kepada Allah, maka hendaklah kamu memuji dan juga mengagungkan kebesaran Allah dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keberkatan. Okey. Saya bawakan juga hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama, yang ini hadis yang kedua. Hadis daripada surah An-Nasa'i, hadis nombor 1284, kitab sahwi yakni lupa. Okey. Akhbarana Amru ibnu Yazid Abu Buraidin Al-Basri an Abdis Samadi ibni Abdil Warith qala haddathana Abi qala haddathana Husain Al-Muallim an ibni Buraidata qala haddathani Hanzalata ibni Ali anna Mihjan ibni Al-Adra'i haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhadu faqala Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu 3 marrat. Maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami Amr bin Yazid Abu Buraidah Al-Basri dari Abu Abdus Samad bin Abdul Warith, dia berkata bapakku, maksud dia ayahku telah menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada kami Husain Al-Muallim dari Ibnu Buraidah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hanzahlah bin Ali bahawasanya Mahjan bin Al-Adra menceritakan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan ternyata ada seorang yang sedang menyelesaikan solatnya sambil berdoa di dalam tasyahudnya. Okey, yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keberadaanmu yang Maha Esa, tunggal dan sebagai tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tidak ada bandingannya. Ampunilah dosa-dosaku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, dia telah diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Okey, dia telah diampuni, dia telah diampuni. Tapi dalam bahasa Arab Rasulullah bahasa Arab qad ghufira lahu. Rasulullah kata begitu. Okey. Lepas tu saya bawakan juga hadis yang ketiga daripada hadis Jami' At-Tirmizi, hadis nombor 3477, kitab doa. Okey, yang bertepatan dengan perbincangan kita hari ini adalah doa. Okey, saya bacakan. Haddatsana Muhammad ibni Yashar, haddatsana Abdus Samad ibni Abdul Warith, haddatsana Hashim wa huwa ibnu Sa'id al-Kufi, haddatsani Kinanah maula Safiyah qala sami'tu Safiyah taqulu dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yaday arba'atu alafi nawatin usabbihu biha faqala laqad sabbahti bihadhihi ala u'illimuki bi akthara mimma sabbahti bihi faqultu bala 'allimni faqala quli subhanallahi 'adada khalqihi. Qala Abu Isa hadha hadithu gharib la na'rifuhu min hadithi Safiyah illa min hadzal wajhi min hadithi Hashim ibni Sa'id al-Kufi wa laysa isnaduhu bima'rufin wa fil bab an Ibni Abbas. Okey, terjemahan dia. Mari kita tengok terjemahan dia. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, okey,
telah menceritakan kepada kami, Abdul Samad bin Abdul Warith telah menceritakan kepada kami, Hashim iaitu Ibnu Sa'id Al-Kufi telah menceritakan kepadaku, Kinanah mantan budak Sofiyah. Ia berkata, aku mendengar Sofiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku sementara di tanganku terdapat 4,000 biji kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya engkau telah bertasbih dengan ini, mahukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih banyak pahalanya daripada apa yang engkau gunakan untuk bertasbih? Maka aku katakan, ya, ajarkan kepadaku. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah subhanallahi adada khalqihi, yang bermaksud maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis gharib, hadis yang tidak dikenali. Kami tidak mengetahuinya dari hadis Sofiyah, kecuali dari jalur ini, dari hadis Hashim bin Sa'id Al-Kufi, dan sanadnya tidaklah dikenali. Dalam bab tersebut terdapat riwayat dari Ibnu Abbas. Okey. Jadi dalam riwayat ni ada daripada Ibnu Abbas. Lepas tu para ulama hadis mengenai hadis ini, para ulama hadis tidak ma'ruf, tidak mengetahui, sebab jalan hadis ini adalah daripada Sofiyah. Sofiyah ini siapa? Sofiyah ini isterinya Rasulullah. Jadi Sofiyah ini isterinya Rasulullah. Jadi mereka tidak mengetahui dari hadis Sofiyah kecuali dari jalur ini, daripada jalur haddath yang inilah Sofiyah, dari hadis Hashim bin Sa'id Al-Kufi, dan sanadnya tidaklah dikenali. Sanadnya majhul di situ. Ada disebutkan dalam kitab ini majhul. Jadi hadisnya bertaraf, hadis gharib. Okey, hadis yang bertaraf, hadis gharib. Boleh digunakan, insya-Allah boleh digunakan, ya. Okey. Dan boleh juga diamalkan. Okey, selepas itu kita pergi pula kepada hadis yang keempat, yang merupakan hadis yang terakhir saya bawakan pada hari ini. Haddatsana Abu Abdurrahman Al-Muqri, haddatsana Haywa, qala akhbarani Abu Hani Humaid ibni Hani an Umar ibni Malik Al-Junbi, haddatsani annahu sami'a Fadalata ibni Ubaid sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati wa lam yadhkur Allah azza wa jalla wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajala hadha thumma da'ahu faqala lahu li wa li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima sya'. Hadis yang ini sama seperti hadis yang pertama, okey, tapi menggunakan jalan daripada Fadalah Al-Ansari, dan hadisnya hasan, bertaraf hasan sahih. Okey. Okey. Alhamdulillah kita sudah kupaskan daripada sanad siapa itu Fadalah. Hadisnya begitu. Hadisnya daripada segi sanad berbeza hadis yang lain dengan hadis yang lain, tapi ada jalan-jalan yang sama tapi melalui sanad yang berbeza. Okey, daripada perawi-perawi yang berbeza, dan ada dalam hadis-hadis di sini perawi-perawi yang kita panggil sebagai perawi-perawi yang tidak dikenali, majhul, tidak dikenali oleh para ulama hadis. Okey, para ulama hadis. Dan ada juga hadis-hadis di sini yang saya bawakan adalah hasan sahih. Semua bertaraf hasan sahih. Dari segi matan pula, hadis di sini menunjukkan perbezaan. Bukanlah perbezaan dalam hadis itu menunjukkan, oh ni hadis yang ni je betul, hadis yang lain tak betul. Itu tak. Kita kena kumpulkan semua hadis yang sama ataupun yang similar, yang berhampiran sama. Okey. Sudah kita kumpulkan, baru kita buat keputusan. Okey, ataupun itu bahagian
bahagian majlis-majlis fatwa. Ataupun kita boleh melihat kepada konteks hadisnya. Okey, matan hadis di mana hadisnya matannya ini pun berbeza. Okey, hadis yang pertama, kedua, ketiga matanya berbeza. Penceritaannya pun berbeza. Okey. Sekarang saya mau kita pergi kepada pembahasan ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ulama. Okey. Dalam kitab Ad-Dawa wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyifatkan doa sebagai ubat yang sangat bermanfaat sekaligus diibaratkan musuh bagi segala bencana dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Okey, dalam kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberitahu kepada kita doa adalah ubat yang bermanfaat. Kenapa? Di dalam hadis yang riwayat yang lain, di dalam kitab ini, buku ini, Al-Quran Penyembuh Penyakit dan Penangkal Musibah karya Abdul Hayy Al-Alwi yang disim oleh almarhum Datuk Haji Ismail Kamus. Okey, yang di mana pernah sekali doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang bersedih. Nabi membacakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha kekal, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu bantulah aku meminta kepadamu, bi rahmatika astaghith. Okey. Lepas itu juga doa ini juga dalam kitab yang sama, okey, dia ibadah qauliyah yang disyariatkan. Okey. Doa ini juga merupakan ibadah qauliyah yang disyariatkan. Okey. Doa ini juga menjadi amalan para anbiya zaman dahulu dan juga ulama-ulama kita pada hari ini. Okey. Kita ambil satu riwayat yang di mana satu cerita daripada Al-Quran, yakni daripada surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub ketika dia ditimpa penyakit sopak, penyakit kulit, dan Nabi Ayub pun berkata, wa ayyuba idh nada, Nabi Ayub berkata, idh nada rabbahu anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Okey. Selepas itu Allah mewahyukan kepada dia mandi air hujan, maka alhamdulillah sembuh seperti sedia kala. Okey, selepas itu juga doa ini juga ada banyak di mana Nabi SAW ketika bersedih membacakan doa, dan tidak juga dilupakan kepada mufti Jabatan Mufti Perlis, di mana Jabatan Mufti Perlis ada membuat atau menghimpunkan doa-doa ma'thur dari sunnah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah. Okey, dalam sunnahnya daripada sunnah. Okey, doa-doa ma'thur daripada sunnah. Okey, ini Jabatan Mufti Perlis yang disemak sendiri oleh Sahibus Samaha Datuk Alif Perkasa, Profesor Matia, Dr. Muhammad Asri bin Zaidul Abidin. Okey. Yang pertamanya dia memberitahu antaranya kepentingan berdoa. Okey, kepentingan berdoa. Yang pertamanya satu bukti ketaatan kepada Allah dan kepatuhan kepada arahannya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Okey, ada orang yang tidak mahu berdoa. Okey, ada orang yang tidak mahu berdoa. Dia sombong. Dia kata Allah tidak ada kena-mengena dalam kehidupan seharian kita lepas mati ya. Dia macam itulah. Wallahu a'lam.
Okey, lepas tu yang kedua, bebas daripada takabur. Seperti ayat yang tadi juga, kalau kita berdoa, kita akan bebas daripada takabur dan akhlak kita makin cantik. Akhlak kita makin cantik. Lepas tu yang ketiga, doa adalah ibadah. Okey, daripada hadis riwayat At-Tirmizi dan katanya hasan sahih, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Okey, yang bermaksud daripada hadis Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah, seperti yang disebutkan sini, ibadah qauliyah. Okey, doa itu adalah ibadah. Lepas yang keempat, ya, doa juga suatu perkara yang mulia di sisi Allah. Okey, di dalam hadis yang lain, laisa syai'un akramu ala Allah azza wa jalla min du'a, yang bermaksud tidak sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah berbanding doa, sehingga kan kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami meminta. Itu diulang-ulang balik. Lepas yang kelimanya, doa juga disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu', salullah min fadlih fa innallaha yuhibbu an yus'al, yang bermaksud mintalah kepada Allah dengan kelebihannya, kerana sungguhnya Allah menyukai apabila dia diminta. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau menilainya sebagai hadis lemah, hadis dhaif. Boleh juga lihat daripada al-silsilah ad-dhaifah. Okey, lepas yang keenamnya, doa juga dapat terhindar daripada kemurkaan Allah. Berdoa juga mampu melindungi kita daripada murka Allah. Malam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdib alaihi, sesiapa yang berdoa kepada Allah, sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Okey, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi, dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Benarlah pujangga Arab yang menyebut la tas'al anna bunayya Adam hajah. Okey, jangan sekali-kali kamu minta dari anak Adam sesuatu keperluan. Jangan meminta sesama manusia. Mintalah kepada Tuhan yang pintunya tidak pernah tertutup. Okey, sesungguhnya Allah murka jika kamu tidak meminta kepadanya, sedangkan anak Adam apabila diminta kepadanya dia akan marah. Okey, itulah pujangga Arab. Lepas yang ketujuh, ya, doa merupakan bukti tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam buku ini juga disebutkan apabila kita sakit, ya, apabila kita sakit kita akan berkata wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Okey, dan ada banyak sebut kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kata hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ketika dicampakkan ke api, Nabi Ibrahim kata begitu, lalu Allah selamatkan dia kerana Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Yang ke-8nya, doa dapat menjadikan seorang memiliki harga diri yang tinggi. Okey, setiap orang yang berdoa Allah akan angkat darjatnya. Okey, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, setiap kali bertambah kuat rasa keperluan seorang hamba kepada kelebihan dan rahmat Allah untuk memenuhi keperluan dan menolak kemudaratan, semakin kuat juga ubudiyahnya kepada Allah SWT, dan dia bebas dari bergantung harap selain Allah. Al-ubudiyah oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-ubudiyah ni pengabdian diri kita kepada Allah. Kita ni beribadah kepada Allah 24 jam, orang Islam. Okey, lepas yang ke-9nya, orang yang berdoa ni terhindar dari kelemahan. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ajazan nas man ajaza bid du'a fa wa inna abkhalan nas man bakhila bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling lemah ialah siapa yang lemah dengan doa, dan manusia yang paling bakhil ialah siapa yang bakhil dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibn Hibban dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Okey,
terhindar daripada kelemahan. Ada lagi banyak doa-doa, contohnya dalam doa-doa ma'thur yang seperti doa pagi petang, yang ini al-ma'surah as-sughra, al-ma'surah al-kubra. Okey. Ada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada macam-macam doa yang Nabi ajarkan, hilang daripada lemah. Yang kedua, mendapat jaminan keberhasilan dari Allah. Okey. Seorang yang berdoa dengan memenuhi syarat-syarat dimakbulkan doa akan memberi kebaikan dan habuan dari doanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allah ma sa'al aw kaffa anhu min as-su'i mithlahu ma lam tad'u bi ithmin aw qati'atin rahim." Tiada seorang hamba yang memohon dengan sesuatu doa melainkan Allah mengurniakan apa yang dipohonnya atau menyelamatkannya dari satu keburukan yang setimpal dengan permohonannya selagi dia tidak memohon untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dinilai sahih, dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Okey. Apa yang diminta pasti akan dapat. Indahnya. Lepas tu yang ke-11-nya, doa juga dapat menolak bala sebelum ia berlaku. Apa jenis-jenis bala? Ada banyak jenis bala. Macam contoh zaman sekarang, corona. Okey. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadara illa du'a'u. Hadis riwayat yang Ahmad, Ibn Majah, Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', yang bermaksud tidak dapat menolak al-qadar melainkan doa. Doa. Contoh yang ditakdirkan susah ketika itu, ataupun akan terpijak sesuatu di situ, ataupun kita masuk pejabat kita akan disihir, ataupun kita keluar dari rumah kita terkena penyakit ain, maka Allah akan, jika kita keluar rumah ada doanya, kita mau masuk sesuatu ada doa dia, mau buka baju ada doa dia. Jadi doa-doa ini akan membentengi kita. Okey, akan membentengi kita. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang membaca zikir ini satu sekali selepas solat pagi, ini solat fajar, solat subuh, maka dia telah terlindung daripada syaitan, sihir, jin. Okey? Ini 3. Doanya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga menjadi saya punya pengalaman sendiri di mana jin tidak boleh masuk ke tubuh saya disebabkan doa ini. Okay, yang ke-12-nya, doa dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Macam sekarang doa, okey. Kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat bala pada zaman ini, ya Allah, angkat bala pada zaman ini, hancurkan dia. Seperti itu. Lepas yang ke-13-nya pula, doa melahirkan rasa belas kasihan sama muslim. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u bi akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli. Tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di luar pengetahuan saudaranya itu, melainkan malaikat berdoa pula untuknya dan untukmu juga perkara yang seumpama dengannya. Contohnya kita berdoa kepada seorang, ya Allah, kawan saya ini, sahabat saya ini, duitnya kurang, tambahkan rezekinya, bantu dia ya Allah. Adakan manusia-manusia yang mampu membantunya pada segi keuangan. Lepas tu malaikat pun akan dengar doa kita, dan malaikat pun cakap, iya, amin, untuk engkau juga sama, untuk engkau juga sama, untuk doa yang sama tu untuk kau, untuk yang simpan doa. Begitu. Lepas tu yang ke-14, sifat hamba-hamba yang bertakwa. Okey, dalam surah Anbiya disebutkan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15-nya pula, doa juga merupakan sebab diturunkan bantuan dan keteguhan ketika menghadapi musuh. Okey. Ini juga
kita lakukan apabila kita menghadapi musuh. Ulama-ulama kita zaman dahulu, dia bagi tahu apabila kita berhadapan dengan musuh, okey, musuh, maka kita bacakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dan ada lagi doa-doa yang tertentu. Ada yang mengatakan baca ayat kursi, macam-macam, macam-macam kita boleh baca. Okey. Lepas itu berdoa juga ini merupakan bukti keimanan kepada Allah SWT dan pengakuan terhadap rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Okey, hal ini kerana seorang hamba berdoa kepada Allah bermakna dia beriman kepada Allah, dia meminta kepada Allah, tidak meminta selain daripada Allah. Dia mengetahui bahawa Allah itu Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan yang menciptakan segala alam. Maka dia akan menyembah Allah, dia akan berdoa kepada Allah, dia akan meminta bantuan kepada Allah. Jika dia susah, dia akan berdoa kepada Allah. Okey, kita teruskan lagi. Sayyidina Ali bin Abu Talib meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa ialah senjata kaum muslimin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim. Okey, ini juga disebutkan. Okey, disebutkan doa itu senjata muslim. Seperti tadi, ketika dia berhadapan dengan musuh, maka dia akan bacakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, dan berbagai lagi. Okey. Pengajaran, okey. Kita sudah sampai di akhirnya. Alhamdulillah, hadis ini bercerita kepada kita doa ini pelbagai. Doa ini pelbagai. Salah satunya dalam hadis yang saya bawakan tadi. Ada 4 hadis saya bawakan. Yang pertamanya, kita boleh berdoa selepas solat. Selepas solat kita berdoa. Kita berdoa dengan tata cara yang betul. Dengan tata cara yang betul seperti Nabi ajarkan. Bitahmidillah, memuji-muji Allah dan membesarkan kuasa Allah. Selepas itu bersalawat kepada Nabi, lalu minta apa yang kamu minta di dalam doa tersebut. Antara yang paling lengkap adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mau kebaikan dunia, aku mau jadi kebaikan di akhirat. Semua dia mau baik, lengkap. Okey. Sehingga kan di dalam di dalam PDF yang dibuat ataupun buku yang dibuat oleh Jabatan Mufti Perlis, doa-doa ma'thur dari sunnah, ada juga memberikan tata cara berdoa. Okey, tata cara berdoa. Dia ada banyak berdoa. Okey, lepas itu dalam hadis ni yang saya bawakan juga, hadis ini di mana hadis ini kita boleh berdoa ketika tasyahud. Ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir. Antara doa-doanya seperti doa dalam hadis ini, ada juga doa-doa yang lain seperti doa akhir zaman, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan pelbagai lagi doa-doa yang tertentu tapi tidak dilafazkan, cuma disebutkan sahaja dalam hati mengikut jumhur ulama. Selepas itu kita sudah sampai di akhir. Jadi apa yang ada dalam hadis, kita kena ikut Quran dan hadis. Okey. Apa yang saya ingin kongsikan, okey? Saya ingin kongsikan kepada sidang penonton sekalian, doa senjata orang mukmin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau juga ya Allah kami meminta. Okey, pada suatu hari untuk satu kelas 7 pillar. Jadi di sana saya tidak kenal satu orang pun. Satu semester dengan saya tidak ada di dalam kelas tersebut. 7 pillar entrepreneurship course. Jadi pada ketika itu diminta untuk menyediakan grup kumpulan. Maka diminta untuk menyediakan grup kumpulan, maka saya tidak ada grup kumpulan. Yang lain sudah ada grup kumpulan, saya tidak ada lagi. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak ada dalam doa saya selitkan, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin ada kumpulan untuk 7 pillar. Maka keesokan harinya ada orang chat saya, dia akan kata
kamu masih tidak ada grup kan? Okey, mari kita buat grup sama-sama. Okey, maka dia buat grup dengan sama-sama, maka alhamdulillah saya pun dapat grup. Okey, itu yang pertama. Lepas itu yang keduanya, saya tidak boleh tidur malam. Okey, itu saya tidak boleh tidur malam. Maka saya solat. Selepas saya solat, saya berdoa kepada Allah, saya memuji Allah, saya berselawat, dan saya beritahu kepada Allah, ya Allah, aku tidak boleh tidur malam, kembalikan pola tidur saya ya Allah. Maka Allah kembalikan pola tidur saya, maka saya tidur pada awal pukul 10, pukul 11 seperti itu. Okey. Alhamdulillah, kita telah sampai di hujung juga, okey, di mana pengajaran hadis di sini amat bermanfaat dan membuka fikiran kita. Bukan setakat doa itu kena mengangkat tangan. Ada doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Contoh dia apa? Ketika kita masuk tandas, kita keluar rumah, kita baca doanya seperti begitu saja. Kalau ada orang berpendapat, kena angkat tangan berdoa. Ada doa yang tidak perlu kita memuji-muji Allah, tidak perlu kita berselawat kepada Nabi. Contohnya doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan-syaitan yang syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Dalam hadis riwayat yang lain, aurat anak Bani Adam ni dengan jin adalah bismillah. Maka kita baca bismillah ketika buka baju, buka seluar, syaitan tidak nampak. Mereka terhijab. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.